أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid, yang dikasihi kepada seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita. Allah Ta'ala memberkati majlis kita. Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita pada pagi ini dihitung dan dikira oleh Allah sebagai suatu amalan saleh dalam kita menghidupkan bulan-bulan Ramadan yang berbaki beberapa hari lagi atau beberapa belas hari lagi. Dan kita bermohon semoga dengan keberadaan kita dalam masjid ini, kita dikira sedang beriktikaf dan mendapatkan pahala beriktikaf di dalam masjid di dalam bulan Ramadan. Dan semoga kita semua dikurniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah Ta'ala, tajuk pertemuan kita pada pagi ini sebagai suatu pengajian ataupun kuliah khas adalah dengan tajuk yang akan dibawa, iaitu terkait dengan suatu isu yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Saya menggunakan sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zurqani rahimahullahu ta'ala. Tajuknya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, iaitu pada membicarakan ilmu ulum Al-Quran. Di dalam bab yang ketiga, Al-Imam menggunakan atau menyebutkan Al-Mabhasus Thalis fi Nuzulil Quran. Bab yang ketiga adalah membicarakan tentang peristiwa penurunan Al-Quran. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dia kata perbahasan tentang turunnya atau nuzulul Quran di dalam ilmu ulumul Quran merupakan sepenting-penting tajuk yang dibincangkan di dalam bab ini, ataupun sepenting-penting tajuk yang dibincangkan di dalam ilmu ini. Mengapa? Kerana mengetahui tentang turunnya Al-Quran adalah bersangkut paut dengan asas keimanan dan kepercayaan seseorang kepada kitab Allah yang merupakan kalamnya dan merupakan asas kepada kepercayaan terhadap kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Islam. Maka siapa yang ragu tentang turun Quran, boleh kata semua nanti datang ke belakang semuanya akan diragui. Pasal Quran ragu, semuanya akan jadi ragu. Maka kalau dia dapat percaya dan yakin bagaimana Quran diturunkan, kebenaran penurunan Al-Quran, maka pada waktu itu dia akan dapat menguatkan kepercayaannya kepada Allah, kalam Allah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran Islam itu sendiri. Maka hadirin yang saya kasih sekalian, di dalam peristiwa ataupun bab ini, satu perkara penting untuk kita fahami dan cermati, biasalah yang pertamanya akan kita gunakan perkataan definisi nuzulul Quran. Apa maksud nuzulul Quran? Nuzul ni tuan-tuan, asal perkataan asasnya adalah 3 huruf. Nazala, maknanya turun. Walaupun maknanya turun,
Tetapi kadang-kadang dia bukan makna turun atas ke bawah. Tapi bawah ke atas bukan turun namanya juga. Okey. Tetapi penggunaan itu kata Al-Imam Az-Zurqani boleh digunakan secara hakiki ataupun majazi, kiasan. Maknanya begini. Kalau saya kata kat tuan-tuan, hari ini contohnya tuan-tuan, contoh saja. Datuk Bandar turun kat Masjid Muttaqin. Adakah dia daripada atas? Tak kan? Dia daripada Pekan Bandar. Dia turun ke Masjid Muttaqin. Jadi turun di situ bukan makna atas ke bawah. Jadi perkataan turun boleh difahami dengan makna kiasan, boleh difahami dengan makna hakiki. Boleh faham tak? Maka sebab itu Lauhul Mahfuz ataupun kita panggil selepas alam langit tidak dipanggil atas ataupun sebagainya. Selepas keluar daripada alam langit dan sebagainya. Okey, ulama tak berkata atas dan sebagainya. Hadirin yang saya kasihan, maka nuzulul Quran, penurunan Al-Quran adalah satu istilah yang digunakan pada memindahkan Al-Quran. Yang pertamanya, Al-Quran itu diletakkan ataupun ada yang hakikat ilmu ini hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahuinya di Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz menurut Al-Imam Az-Zurqani rahimahullahu taala adalah tempat Allah menetapkan segala-gala benda bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Semua benda. Semua perkara, semua urusan, semua perkara tercatat pada Lauhul Mahfuz. Okey, Lauh Al-Mahfuz. Hadirin semua, Lauhul Mahfuz ini nasnya wujud di dalam Al-Quran dan wajib kita meyakininya. Walaupun kita tak pernah nampak dan tak boleh nak gambarkan macam mana Lauhul Mahfuz, tetapi ia merupakan suatu catatan yang amat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di antara perkara yang tercatat atau ada padanya adalah Al-Quranul Karim secara keseluruhannya. Ada pada Lauhul Mahfuz. Lalu berada di Lauh Mahfuz, dan Lauh Mahfuz ini merupakan suatu perkara yang amat mulia dan Allah mencatatkan segala perkara itu di dalam Lauhul Mahfuz. Ini satu perkara yang perlu kita cermati dan fahami dengan baik, bahawa Lauh Mahfuz adalah satu perkara yang gaib bagi kita, tetapi sangat agung dan mulia. Hakikatnya kita tak tahu. Hakikatnya kita tak tahu, tetapi Al-Quran menaskan ianya wujud dan kita beriman dengan perkara tersebut. Kemudian daripada Lauhul Mahfuz itu, maka ianya dipindahkan atau difahamkan. Kata para ulama, perkataan nuzul ni maknanya i'lam. I'lam ni tuan-tuan maknanya memaklumkan, memberitahu, menyampaikan. Jadi perkataan nuzul maknanya menyampaikan, memberitahu. Sebab itu dikatakan daripada Lauh Mahfuz itu diiklamkan atau dibagi tahu atau difahamkan kepada Jibril alaihi salam. Daripada Lauh Mahfuz tadi difahamkan kepada Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam memahaminya. Dan qaul kedua mengatakan bahawa Jibril lah yang pergi ke Lauh Mahfuz dengan izin Allah dan dia memahami segala perkataan Al-Quran yang tercatat pada Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala alam hakikatnya. Tetapi ini berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam catatan beliau. Hadirin yang saya kasih sekalian, kemudian daripada Jibril alaihi salam itulah Al-Quranul Karim baru dibawa ke satu tempat yang boleh kita katakan ianya di langit atau bukan di langit, di bumi dan sebagainya. Baru masuk dalam dimensi langit bumi. Yang tadi ni cerita luar langit bumi. Luar langit, luar bumi. Sekarang baru masuk ke alam langit. Baru masuk ke alam langit. Baru perpindahan itu berlaku ke alam langit. Jibril alaihissalam membawanya sebiji. Kata para ulama, tidak ada satu pun perkataan di dalam Al-Quran yang ditambah oleh Jibril atau dikurangkan oleh Jibril. Macam mana yang diambil daripada Lauh Mahfuz atau yang difahamkan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam, begitulah dia tunaikan dan dia sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Cuma bawanya tadi itu diiklamkan, dimaklumkan kepada seluruh penduduk langit. Maka dikatakan Quran pada sesi yang keduanya, Lauh Mahfuz, kemudian Jibril memahaminya, kemudian dibawa ke langit dunia. Nama tempat di langit dunia itu adalah Baitul Izzah, tempat kemuliaan. Tempat kemuliaan, Baitul Izzah,
tempat kemuliaan. Di Baitul Izzah inilah tuan-tuan. Hikmah adanya di Baitul Izzah. Apa dia tuan-tuan? Kata para ulama, memaklumkan kepada seluruh penduduk langit bahawa turunnya sebuah kitab yang agung daripada Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi pedoman dan petunjuk kepada seluruh umat manusia dan jin di atas muka bumi ini. Seluruh penduduk langit di kalangan para malaikat semuanya tahu ada suatu perkara besar dan mulia. Artinya Quran bukan hanya dihormati, dimuliakan, dikasihi dan digeruni, bahkan sangat-sangat dimuliakan oleh seluruh penduduk langit saat penurunannya. Daripada langit yang namanya Baitul Izzah tadilah Quran itu beransur-ansur turun kepada Nabi SAW secara berperingkat, sikit demi sedikit. Ada yang menyatakan 22 tahun, ada yang menyatakan 23 tahun, bahkan ada riwayat menyatakan sampai 25 tahun Al-Quran itu diturunkan sikit demi sedikit kepada Nabi SAW. Ringkasnya terhadap apa yang saya sebutkan ini tuan-tuan, yang dicatatkan oleh para ulama kita, ini menunjukkan suatu peristiwa agung untuk memaklumkan kepada seluruh penduduk dunia, alam langit dan bumi, bahawa turunnya sebuah kitab yang sangat agung daripada Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh pembawa wahyu yang amanah bernama Jibril alaihi salam. Yang Jibril ni tuan-tuan dimusuhi oleh orang Yahudi. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Qul man kana aduwwan li Jibrila." Kan ada ayat Quran tu kan? "Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu." Barang siapa yang memusuhi Jibril, punya jahatnya Yahudi ni tuan-tuan, Jibril pun dia musuh. Padahal Jibril tu bukan manusia. Jibril pun dia musuh. Kenapa? Kerana dia mengatakan Jibril lah yang mewahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa turunkan kat Nabi Muhammad? Kamu tak turun kat bangsa kami. Turun kat Muhammad. Jibril pun dia musuh. Maka tuan-tuan hadirin yang saya kasih sekalian, maka Quran diturunkan. Proses penurunan Quran ini semuanya ada dalam Quran. Quran ceritakan. Pertama, Lauh Mahfuz. Allah sebut bal huwa Quranum Majid fi lauhim mahfuz, suratul Waqiah. Kemudian Jibril membawanya. Allah sebut dalam Al-Quran, nazala bihi ruhul amin, turun dengannya oleh roh yang penuh kejujuran, iaitu Jibril alaihissalam. Kemudian berada di Baitul Izzah, di langit dunia. Daripada Baitul Izzah inilah turunnya secara berperingkat. Daripada Lauh Mahfuz, Jibril dapat sekali. Jibril bawanya sekali ke langit dunia, tapi daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi sikit demi sedikit. Dalil berada di langit dunia, Allah firman dalam 3 ayat. Pertama dalam surah Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Betul kan surah Dukhan? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus pada malam yang penuh dengan keberkatan, dan kamilah yang menurunkannya. Malam turun Quran tu namanya malam keberkatan. Kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Yang kedua saya tengok ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan malam itu adalah malam beradanya ia di Baitul Izzah. Sekaligus juga tuan-tuan, turunnya adanya di Baitul Izzah. Hadirin yang saya kasih sekalian, kemudian Quran turun kepada Nabi secara berperingkat. Secara berperingkat, sedikit demi sedikit, dan itu juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana siapa yang ikut kuliah duha, kita baru je belajar surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah ada ayat tentang turun Quran berperingkat. Antaranya Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ وَلَا لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Begitulah dalam ayat yang lain Allah sebut, kami turunkan Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat. Apa tujuan Quran turun berperingkat? Kenapa daripada Lauh Mahfuz sekaligus, kepada Jibril alaihissalam sekaligus, ke langit dunia sekaligus? Kenapa tak kepada umat ini sekaligus? Tapi diturunkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Banyak faedahnya. Di antaranya yang pertama,
Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Supaya setiap kali turunnya ayat akan dapat menguatkan jiwa Nabi SAW. Maknanya hari ini turun surah ini, nanti Nabi mengalami suatu peristiwa, turun lagi sikit. Jadi Nabi rasa sentiasa dia itu dikuatkan dengan wahyu. Maka itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, turun Quran sikit-sikit, kita senang baca dan senang hafaz, dan senang belajar dan senang mengamalkannya. Tetapi kalau sekaligus, tuan-tuan, jadi terlalu banyak. Jadi bila turun sikit, sahabat hafaz, sahabat faham dan dia amalkan. Nanti turun lagi yang lain, dia fahami pula, kemudian dia amalkan dan dia hafaz. Turun lagi yang lain, dia amalkan, dia faham dan dia hafaz. Inilah hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin yang saya kasih sekalian, kemudian Al-Quranul Karim turun kepada Nabi SAW pada wahyu yang pertama ketika Nabi berada di Gua Hira. Turunnya Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa yang terpilih adalah bahasa Arab, yang menjadi bahasa yang paling terkenal bagi bangsa Arab pada waktu itu. Dan Al-Quran turun telah mengalahkan keseluruhan lidah-lidah yang digunakan oleh mereka. Tuan-tuan, saya tertarik dengan perkataan yang dikemukakan oleh Dr. Majdi Hilali dalam bukunya Inna hadzal Quran in sirru nahdatina. Al-Quran merupakan rahsia kebangkitan umat ini buat kali yang seterusnya. Beliau mengatakan bahawa Quran antara keunikannya, dia satu kitab tapi dia ada dua sifat. Sifat yang pertama, dia adalah risalah, message daripada Allah. Dalam masa yang sama dia risalah, dia message, dia pesanan. Dalam masa yang sama dia mukjizat. Tuan-tuan boleh faham maknanya? Satu Quran, tapi dalam itu dia berperanan dengan dua sekaligus. Dia adalah message daripada Allah, dalam masa yang sama dia adalah mukjizat. Dia kalau message, satu message saja. Mukjizat, satu mukjizat. Cuba tuan-tuan tengok tongkat Nabi Musa. Itu kan mukjizat kan? Tapi dia tak ada message, dia cuma ada mukjizat sahaja. Begitu bahtera Nabi Nuh, begitu batu yang terbelah, begitu lembu, begitu unta Nabi Saleh. Itu mukjizat, tapi tak ada risalah dekat situ. Quran, dia adalah risalah, maknanya adalah message daripada Allah. Dalam masa yang sama dia mukjizat. Dia dua dalam satu perkara yang diturunkan. Maka inilah keunikan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia. Artinya, siapa yang baca Al-Quran dan memahami maknanya, dia mendapat dua kemuliaan. Iaitu kemuliaan mendapat mesej Al-Quran dan kemuliaan merasai mukjizat Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan semua mukjizat selain daripada Al-Quran telah pun habis, tidak dijumpai lagi dengan kewafatan Nabi-Nabi yang telah ada, melainkan Al-Quran. Wafat Nabi yang membawanya, tetapi kemukjizatannya kekal sehingga hari ini. Hadirin yang saya kasih sekalian, saya nak sebut tuan-tuan, apa antara mukjizat besar tuan-tuan boleh nampak dalam diri tuan-tuan dengan Quran. Kalau tuan-tuan boleh rasalah. Kalau tuan-tuan perasan, saya tadi tak sempat nak ikut Qiyamul Lail tuan-tuan. Okey, saya yakin tuan-tuan mesti terasa dan tersentuh dengan bacaan Qiyamul Lail. Macam tu juga tuan-tuan dengar daripada radio, dengar di Masjidil Haram dan sebagainya. Tuan-tuan perasan tak, unik dan ajaibnya Al-Quran yang dikatakan mukjizat, orang yang betul-betul menghayatinya akan ada datang satu kekuatan dalam jiwanya yang tak boleh dia nak describe macam mana bendanya. Satu tokoh, kata para ulama, taqatun ruhaniyah, kekuatan dalaman itu timbul dengan Al-Quran. Tuan-tuan baca Quran betul-betul, hayati Quran betul-betul, tadabbur Quran betul-betul, dengar Quran dengan baik, kita ada rasa satu kekuatan dalaman dalam jiwa kita. Kata para ulama, inilah kekuatan yang dibina dalam diri para sahabat oleh Nabi SAW sehingga para sahabat itu menjadi tokoh-tokoh yang hebat dalam dunia. Tokoh yang sangat hebat dalam dunia. Tokoh jihad yang sangat hebat, tokoh infak yang luar biasa seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tokoh ilmu yang sangat luar biasa, tokoh dakwah yang amat luar biasa. Mana datang kekuatan itu? Mereka mengatakan Quran adalah rahsianya. Oleh itu tuan-tuan,
Quran ini di antara keajaibannya, dia ubah jiwa kita, diri kita, dan dia suntik satu kekuatan baru dalam diri kita. Sebab itu siapa yang menggantungkan dirinya dengan Quran, pegang kuat dengan tali Al-Quran, betul-betul menghayati Al-Quran, dia akan jadi orang Islam yang sangat unik dan luar biasa. Betul tuan-tuan? Tak percaya? Jadilah. Dia akan jadi orang Islam yang luar biasa. Saya ada kenal seorang, ada seorang, nak kata makcik pun tak makcik lah, datin jugalah tuan-tuan dia punya ni. Tapi saya rapat dengan dia sebab saya ajar bahasa Arab, saya jadi bahasa Arab. Tuan-tuan, orangnya dah retired lama dah, pencen lama dah, umur 60 lebih. Tapi tuan-tuan, Quran ni dia baca selalu, tadabbur selalu, buat selalu. Dia punya jadual dia, jadual harian dia, banding dengan saya, dia jauh lagi sibuk daripada saya. Umurnya 60 lebih, sambung belajar bidang sekian. OUM contohnya. Kerja kebajikan, tulis buku, buka tempat pengajian, buka itu, buka ini. Sampai saya lepas saja bahasa Arab, dia pergi ajar Quran. Ini. Tuan-tuan, orangnya tua, tetapi dia punya semangat luar biasa. Dia punya tubuh dia buat kerja luar biasa. Saya kata kalah saya. Saya ingat saya sibuk dan tuan. Rupanya dia orang lagi sibuk, lagi banyak fikir, lagi buat itu. Sedangkan usia tua. Saya fikir tengok tuan-tuan dekat mana kekuatan dan rahsia yang dia ada. Tuan-tuan, rupanya dia adalah orang yang sangat. Hari ini dia khatam Quran 30 juzuk bulan Ramadan punya. Bayangkan, 15 Ramadan, 15 ya. 15 Ramadan dia khatam satu Quran dah. Maknanya hubungannya dengan Quran sangat kuat. Kekuatan hubungan dengan Quran menjadikan dirinya ajaib. Dia boleh buat itu, ada semangat ini, ada semangat itu, ada kekuatan itu. Tuan-tuan, artinya Quran, kalau betul cara kita pegang dia, betul cara kita hayati dia, dia akan jadikan kita seorang Muslim yang luar biasa. Luar biasa. Kata Dr. Majdi Al-Hilali, Quran itu akan mewujudkan satu kekuatan dalaman kepada kamu sehingga kamu menjadi seorang Muslim yang amat unik dan luar biasa. Inilah di antara keunikan dan kemukjizatan Al-Quran. Dia menjadikan tokoh-tokoh itu hebat, orang-orang itu hebat. Syarat dia betul cara pegang dengan Quran. Nanti kita tengok sikit tuan-tuan kalau ada masa. Kita pun tak boleh masih yang banyak. Pasal tuan-tuan tadi dah makan nasi. Bila makan nasi ni biasanya ngantuk lah tuan-tuan. Kalau makan roti tak ngantuk, makan nasi dia ngantuk. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, bagaimana Quran boleh merubah itu? Dia bukan sekadar baca. Dia bukan sekadar baca. Tetapi satu benda yang saya rasa sangat penting, keyword dia yang paling penting, kalau tuan-tuan nak dapatkan kehebatan Quran, roh Quran dan kunci kekuatan itu, dalam bahasa Arab disebut at-ta'assur bil Quran. Ta'assur bil Quran. Artinya kamu tersentuh dengan Quran. Kalau kamu baca Quran, kamu tersentuh dengan bacaannya. Kamu tadabbur, kamu tersentuh dengan maknanya. Bila hati kita dan Quran dan isinya ada, dalam bahasa Arab disebut syafafiyah, dia ada sentuhan. Bila ada sentuhan tuan-tuan, maka diri kita sedang berubah secara dalamannya kepada insan yang lebih sempurna, lebih dekat pada Allah, lebih kuat talinya dengan Allah, lebih kuat hubungannya dengan Allah. Dan waktu tu hadir kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Sebab tu saya pesan kadang-kadang kat keluarga, kat adik-beradik, dekat kawan-kawan, jangan pernah tinggal baca Quran dan cuba baca dengan penuh penghayatan. Baca dengan penuh penghayatan dan cuba pula hayati maknanya. Bukan tahu je, hayati maknanya. Dan itu kadang-kadang kita boleh dapat dengan kita duduk sendirian, tak ada kesibukan, baca betul-betul. Tuan-tuan, hayati maknanya sampai ayat takut. Bila ada penghayatan Al-Quran, tuan-tuan, jiwa kita berubah. Bila berubah, tuan-tuan, akal kita berubah. Cara hidup kita berubah, semangat kita berubah. Kita punya kekuatan dalaman berubah. Sebab tu tuan, orang ni kekuatan dalaman lebih kuat daripada kekuatan jasad. Betul tuan? Kita boleh tengok ada orang sakit datang sembahyang subuh. Yang sehat tak kuat nak datang sembahyang subuh. Orang yang bertongkat, yang berkerusi roda boleh datang pergi sembahyang masjid. Orang yang sehat tak boleh. Kerana kekuatan yang ada baginya adalah kekuatan roh. Dan kekuatan Al-Quran adalah tali yang paling kuat menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok ketika mana Nabi SAW wafat, baginda wafat, sahabat semuanya sedih.
Tetapi tuan-tuan, selepas kesedihan para sahabat, mereka terus kuat dalam mengembangkan Islam seperti Umar Al-Khattab. Kenapa? Kerana yang Nabi ajarkan kepada mereka, dalam diri mereka itu disuntik Al-Quran. Talinya dia dengan Allah. Dia telah masuk ke dalam satu wilayah talinya dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan baca dalam surah Ali Imran, kalau tak silap saya ayat 136 ke ayat 134, lebih kurang lah. Tuan-tuan hafal dah ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Tali Allah tahu apa? Ibnu Abbas mengatakan tali Allah adalah Al-Quran. Artinya, siapa yang telah pegang paut kepada itu, dia berada dalam wilayah Allah Azza wa Jalla. Bila kita tak berada dalam tali itu, tak paut lagi, kita berada dalam luar wilayah itu. Sebab tu kita relax-relax, biasa-biasa pun tak ada. Begitu. Tetapi mereka yang telah berpaut pada tali itu, tuan, dia berada dalam satu wilayah yang berbeza. Dia dapat kekuatan direct daripada Allah Azza wa Jalla. Dia dapat ilham daripada Allah. Dia dapat bantuan daripada Allah. Dia dapat kekuatan daripada Allah. Dia dapat visi misi yang Allah ilhamkan kepadanya. Jadilah dia orang yang hebat. Sebab itu Quran boleh merubah satu tamadun. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kuatkan balik orang Islam kita, nak kuatkan balik orang Melayu kita, orang Islam yang Cina, orang Islam yang India, apa pun bangsanya, syarat dia Muslim, nak gemilangkan balik, tidak ada jalan lain melainkan bawa mereka kembali kepada penghayatan Al-Quran sampai mereka rasa kesedapan, kelazatan baca Quran, hayati Quran dan membawa mereka beramal Quran. Waktu tu mereka semua telah berada pada tali Allah. Tapi kalau belum, kita masih luar berada daripada tali tersebut. Sahabat ketika kewafatan Nabi, mereka terus kuat. Kenapa? Kerana Nabi telah ajarkan mereka untuk dirinya paut dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, tamadun Islam berubah setelah puluhan dan ratusan tahun jahiliyah bangsa Jazirah Arab hidup dalam keadaan yang cacat merbak, tak ada pedoman yang akhlak yang baik. Tetapi Quran turun